haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wah, dah masuk KK hati semua. Thank you. Alhamdulillah, salam Jumaat semua ya, syukur ya. Harap-harap kita niat mandi sunat Jumaat ya, potong kuku, baca suratul kahfi, banyakkan selawat ya. Kita berdoa kita Al-Fatihah. Okey, siapa nak cakap dengan Bonda dekat UKK boleh bercakap ya. Tapi Bonda nak beri some reflection. Di TikTok, Bonda punya topik ialah tak nak down dah. Dan selalunya Bonda cakap pasal tak nak down. Siapa yang nak belajar dengan Bonda, instead of tak nak down, siapa yang rasa nak berjaya? Formula cepat ataupun formula magic untuk berjaya. Amira nak suruh bantu. Okey. Bonda bantu Amira ke Allah bantu Amira? Okey, kita nak minta bantuan daripada orang atau nak beri satu nasihat? Boleh tak satu nasihat membetulkan hidup kita? Boleh beri satu nasihat. Apa dia? Jaga solat. Solat dah cukup belum? Solat dah cukup belum? Siapa ada masalah tak nak down, Bonda nak tanya, solat dah cukup belum? First is solat dulu you all. Solat kalau kita tak cukup sebab jantung kita Allah jaga, mata kita Allah jaga. Dah cukup. Ikut waktu tak? Yang pertama, solat tepat waktu. Yang kedua ialah dengan ibu bapa. Siapa yang ada masalah dengan ibu bapa tidak boleh move on in life. Mesti taat pada ibu bapa, walau ibu bapa tinggalkan kita, marah kita, pukul kita, maafkan dia dan bersyukur dat kita lahir ke dunia melalui ibu bapa kita. Okey, yang ketiga ialah ini benda Allah suka ya, solat tepat waktu, berbakti pada ibu bapa dan juga segala yang kita buat hari-hari niat jihad. So Bonda nak tanya, siapa yang tengah down, betul tak 3 perkara ni ada masalah? Boleh beritahu Bonda, nak tengok feedback. Eddie nak cakap, teruskan Eddie. Okey, siapa ada down, ini formula 3 formula. Solat tepat waktu. Yang kedua, berbakti pada ibu bapa. Yang ketiga, segala kita buat jihad. Jihad maknanya apa? Kita buat apa yang Allah suka. Jadi orang takwa. Itu saja 3 ni. 3 ni maknanya if you are stuck in the first one, you tak boleh masuk pagar. Contohnya kita ada kunci nak pergi kepada kebahagiaan. First key, solat. Gagal lah. Tapi kalau solat cukup, second key, dengan mak ayah pula gaduh, sakit hati, kata mak ayah banding kita, mak ayah tak sayang kita, mak ayah pukul kita. Ingat yang mak ayah pukul sekali tu, padahal mengandung 9 bulan, beri makan menyusu sampai dah besar, dia tak ingat dah. Ingat yang salah aja. Tak boleh. The third one, kalau 2 ni buat tapi tidak jihad nafsu, ikut nafsu, suka menyalahkan, buat dosa, tak boleh. That's why kita kena taubat. So lepas 3 ni, banyakkan taubat. Ya? Okey. Siapa nak cakap Bonda, silakan. Adi dah unmute. Silakan Adi. So kita ada live. Assalamualaikum Bonda. Morning. Ya. Morning. Apa Adi nak cakap pagi ni? Tak, nanti orang marah pula asal sebut JD je kan. Tak apa. You can speak for 2 minutes. Boleh. Just tell what do you learn. Okay. Okay, just sikit perkongsian pagi ni nak Bonda nak beri je. Okay, macam ni Bonda. Lepas saya bercakap dengan Bonda last week, for the first time, hari tu, okay, saya ni punya lah excited. Saya post kumpulan saya dengan Bonda dekat WhatsApp kan. Ya. Saya tak sangka ada seorang kawan saya ni, dia selalu dah tengok saya punya story tu dekat WhatsApp. Ya. Lepas tu saya tak sangka last 2 days dia ada kontak saya. Dia kata, dia aku dah minta tolong. Dia cakap, kenapa? Datang rumah aku boleh? Saya pun datang rumah dia. Saya kata, okey, boleh saya datang rumah dia. Dia kata, dia aku tak tolong kau. Actually kawan saya ni dia seorang perubatan haram lah.
Lepas tu sebelum ni lah dia pengguna ubat-ubatan haram lah, maksudnya dadah lah maksudnya. Dadah. sebelum ni Lepas tu dia kata, boleh tak kau ajar aku macam mana nak solat, nak jadi orang baik apa semua kan. Sebab dia tengok story saya tu, dia kata aku terkesan tengok story kau dengan bonda tu, macam mana kau boleh cakap dengan bonda semua gitu kan. Betul, mungkin rezeki aku Allah izinkan nak cakap kan. Saya cakap kat dia. Lepas tu saya cakap dekat dia saya ajar dia konsep yang bonda bagi, iaitu first reset minda. Saya kata reset minda daripada negatif ke positif. Saya ajar dia macam mana nak reset minda kau daripada negatif ke positif. Lepas tu saya kata kat dia, bila kau nak berubah? Dia kata aku tak tahu lagi. Betul. Saya cakap lagi, kita nak berubah bukan kejap lagi, bukan esok, bukan lusa. Mesti. Kita berubah mesti sekarang. Nak berubah mesti sekarang. Jangan bertangguh, saya cakap dengan dia kan. Lepas tu saya ajar dia konsep peladak tu juga. Lepas tu saya ajar dia tentang konsep kejar cinta Allah. Saya kata kat dia mengharapkan cinta Allah daripada penghargaan manusia. Sebab penghargaan manusia itu tidak kekal, betul. Betul. Cinta Allah itu kekal, saya cakap dengan dia. Lepas tu saya kata kat dia lagi pasal manusia cinta manusia takkan kekal. Apa yang kau cari dalam hidup kau sebenarnya, saya cakap dengan dia. Kita hidup ni kita mengejar cinta Allah, kita bukan mencari penghargaan manusia. Lepas tu saya mengajar dekat dia juga konsep ubudiah. Apa itu ubudiah kan. Lepas tu saya cakap dengan dia inilah Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Jadi saya ajarkan dia doa itu, kita amalkan doa ni kan. Ya Allah Tuhan aku, tegakkan iman aku di dalam agama-Mu dan ketaatan kepada-Mu. Saya cakap dia. Lepas tu saya ajar dia last prinsip badan, saya ajar dia konsep yang untuk pernah ajar, yang bercakap depan cermin. Bercakap depan cermin tu. Ya. Saya ajar dia memaafkan diri di depan cermin semua tu. Saya ajar dia. Alhamdulillah. Lepas tu dia menangis benda. Dia kata aku tak pernah dapat ilmu macam ni, dia kata. Aku nak cari ilmu macam ni. Lepas tu saya kata tengok bonda. Saya kata tengok live bonda. Kalau kau tak nak ni, tengok dekat live TikTok bonda. InsyaAllah kau akan heal jiwa kau, minda kau, hati kau. Saya kata. Lepas tu saya ajar dia solat. Masya Allah. Allah. Saya ajar dia solat semula. Dia kata dia dah lupa solat bonda. Saya menangis sebab saya kata Masya Allah, macam kau cari aku, Allah halakan kau dekat aku supaya aku boleh bantu kau. Apa-apa yang kau nak ataupun kau nak bantuan aku boleh bantu semampu aku. Saya cakap dekat dia. Itulah sedikit perkongsian lah. Amazing. Tentang ilmu bonda yang saya belajar dan saya applykan dan saya implementkan dekat kawan saya. Ya, Masya Allah, dahsyat. Thank you, Itu je saya nak cerita. Thank you, Eddie. Sedikit perkongsian positif lah pagi What ni. a good Friday morning. Ni ada orang tulis sini, nak cakap dengan bonda, nak tanya pendapat. Let me tell you all, pendapat ni benda paling murah. Semua orang nak beri pendapat. Bonda beri pendapat sikit, tapi bonda beri formula. Mana you nak? Bonda bagi formula ke beri pendapat? Andy, so far? Formula? Yes. Formula so far, yes. Because kalau pendapat, Eddie terpaksa buka aib. Macam ni, macam ni, tak. Sebab itu, dalam reset minda ni, kita tidak perlu tahu apa yang berlaku dulu, tetapi kita ada cara melihat apa yang berlaku. Bukan apa berlaku, tapi bagaimana saya guna yang berlaku menjadi baik. Contohnya, macam orang buat salah. Kita kata, kenapa awak buat macam tu? Tak. Kita tanya, apa berlaku pada awak? Then, how can I help you? So, always soalan, how? Okay? So, banyak orang ini, dia pernah macam, dia tengok masa lalu, dia bawa masa depan. Dia tengok masa lalu, dia buat sampai dia tak ada masa sekarang. Sekarang dia tak ada. Dia sibuk depress masa lalu, takut masa depan. Depress masa lalu, takut masa depan. Depress masa lalu, cuba you semua buat. Aku tak maafkan masa lalu, masa laku aku buruk, aku ambil keburukan masa lalu, bawa ke depan. So you all jadi macam orang bawa barang tu penuh dengan racun biawak kalajengking, ambil kotak penuh dengan kalajengking biawak, busuk, bangkai semua tu, ambil, tak tengok, tak betulkan, tak tukar dengan bahan, ambil benda yang sama, taruh kat depan. So you all sedang membina masa depan dengan kesusahan masa lalu. So kalau kita duduk kat basement aja lah. Zon sengsara, bawa kotak zon sengsara,
Sampai kat sini tak nak ubah, tak nak reset minda cari hati, tapi tak ada masa kat sini kata depress pergi anxiety bawa depan. So orang macam ni kita dah tahu dah, seperti Bunda kata, kita bercakap dengan orang tu, kalau dia tak sedar apa dia buat, sebab kita 90% apa kita buat ni tanpa sedar, maka kita tengok masa depan dia boleh tahu budak macam ni, budak macam ni, sebab dia tidak ada kesedaran. Sebab tu formula Bunda Aida tu awareness, intention, doa dan action. Betul Eddie? Betul benda. Macam mana membaca biografi Bonda tu Eddie belajar? Saya banyak belajar dari segi first struggling Bonda. Ya, struggle Bonda ya. Struggle Bonda. Lepas tu macam mana Bonda meningkatkan keyakinan diri. Macam sekolah dulu Bonda ada sedikit masalah keluarga sebenarnya, macam mana Bonda down sampai rasa macam tak nak belajar, tapi macam mana Bonda bangkit balik. Itu yang pembelajaran paling besar juga dalam buku tu. Bila saya baca, begini rupanya saya kena bangkit. Kita tak boleh fikir benda yang buruk ataupun benda yang buat kita jatuh itu berlarutan sampai kita tak boleh nak naik balik ni. So kita kena banyak fikir yang positif. Ya, terima kasih. Itulah Yati BBM tulis, Eddie lah pencetus semua cari buku biografi. Bonda pun, yelah buku Bonda tu. Masya Allah. Pasal Adi, jadi orang semua dah mula. Dan Bonda tadi dengar satu sharing, dia orang study orang yang paling kaya di dunia lah. So banyak kita nak dapat apa yang orang kaya dapat, tapi kita tak belajar nak jadi macam mana orang kaya tu jadi. Maknanya kita tidak belajar dia punya emotional pattern. Sebab kalau Eddie perhati dalam buku biografi Bonda tu, Eddie belajar apa? Bonda ada certain pattern, cara merasa, cara berfikir. Itulah membawa kita ke depan. Sebab tu Bonda kata, masa lalu tak best, tapi bawa ke depan, aku tak boleh macam ni. Ada kala jengking, buang. Kala jengking suka apa? Suka salahkan orang, buang. Budak ular tedung yang suka patuk orang, suka apa? Mengeluh tu, buang. Kemudian tengok pula biawak yang suka buat alasan, buang. Kemudian tengok pula duk makan daging busuk, duk mengumpat, buang. Wow, buang 4 racun. Lepas tu cari mutiara inspirasi, dengar ilmu, belajar life skill, cari life mentor, masuk dalam kereta kita. Kereta kita ada 4 tayar. Tayar kesihatan, tayar ilmu, tayar relationship dengan keluarga, dan tayar kewangan. Dan baru aku tahu, bila aku pump tayar pertama, tayar semua 4 tayar ni menuju Allah. So bila aku buat nak cari 4 perkara kerana Allah, aku pun isi tayar. Isi tayar kesihatan, makan sihat. Isi angin tayar ilmu, dapat. Isi tayar relationship, penyayang pada keluarga, dapat. Bila buat 3 ni, duit datang tiba-tiba lah. Tak payah minta duit datang aja. Sebab aku nak niat kerana Allah. Nak kaya pasal nak dapat redha Allah, nak bantu orang ramai. Kalau kita hidup untuk makan ngam-ngam, untuk saya, suami saya, anak saya 2 orang. Instead all your life, you bukan orang manfaat, you orang yang survive saja. Tetapi orang yang penthouse, orang macam mana aku nak bantu umat ni, macam mana nak ajak orang jadi baik ni. So bila your big why, so you automatic akan jadi rajin, akan dapat creativity. Okay, Eddie? Kita silakan No. Okay, Bonda. Thank you, Eddie. Thank you. Have good work. Ya, No, silakan. Assalamualaikum Bonda. Salam No, teruskan. Nak share apa? Bonda, saya nak minta formula lah kan. Okay. Saya dengan husband dah TTC 6 tahun, okay. Lepas tu dalam 6 tahun ni macam-macam jadi. Yang paling kritikal dalam 2-3 bulan sekarang lah. Okay, 2-3 bulan sekarang macam husband pernah minta izin, boleh tak nak kahwin lagi seorang. Okay. Lepas bila kita tanya, salah satunya sebab anak. Okay. Sebelum tu boleh interrupt sekejap. Dah pergi check doktor belum? Siapa yang bermasalah? Dah, semua sudah. Semua normal? Biologically normal? Semua normal, dua-dua normal. Alhamdulillah normal. Okay. Lepas tu memang lepas tu husband bila kita tanya, salah satunya sebab anak lah. Okay. Lepas tu bila kita tanya siapa orang, rupanya rakan sekerja dia. Okay.
Mula kita macam okey, tak apalah, kita tenang, kita fikir dulu. Okey, kalau saya cakap kalau awak boleh berlaku adil, awak boleh, awak rasa boleh, awak teruskan, kan, niat tu. Cumanya apa-apa pun bagi kita buat rawatan yang IUI ataupun IVF. Okey, lepas tu bila dapat tahu rupanya wanita tu ialah isteri orang. Isteri orang. Dan dalam masa 2-3 bulan ni dia baru masuk kerja situ. Okay, dia baru berkenal dengan wanita tu. Lepas tu dalam masa 2-3 bulan memang kita sakit lah. Sakit sebab kita tahu laki kita dengan ada wanita tu kat situ, kat tempat kerja kan. Lepas tu kita doa sampailah satu tahap dia macam dah kantor lah sebab dah balik macam biasakan. It's okay. Tapi So what do you want from me? tak dengar. Apa Nur nak boleh cakap? Okay, so sekarang ni dia dengan wanita tu, dia kata dah tak ada apa-apa. Wanita tu pun, saya pun dah contact wanita tu. Take it, terima je. Okay. Dia kata macam no terima. No boleh pilih nak terima ataupun no nak overthinking, pusing dan tak jaga minda, fikir yang bukan-bukan. What are you doing now? You take it or you don't trust him? Saya nak terima. Okay, good. So you're moving forward. So yang lalu yang lalu tak best kan? Betul, sangat-sangat. Okay. So nak bawa sini, nak bawa yang sana pergi depan ke nak ubah? Nak ubah sangat-sangat sakit saya. Faham. Berapa lama dah follow bonda? Yang lama jugalah. Ikut kelas tak? Tak sempat lagi nak ikut. Tak sempat. Tak kesempatan. Tak sempat. Okay, so apa pattern no sekarang? Sekarang ni What's your pattern? Kalau nak buat sesuatu yang bagus, sempat ke tak sempat? kena bagi sempat. Dengan suami layan, sempat ke tak sempat layan suami? Sempat sekarang. Sempat. Sekarang baru sempat ya? Okay. Sempat tak sebab belajar ilmu perkahwinan? sikit-sikit Sebelum lah. ni? Sebelum ni ada. sempat belajar apa? Ilmu perkahwinan apa? Bonda sedang tengok yang masa lalu ni. Your pattern masa lalu. Cari ilmu ke berita? Kan macam mana? Sebelum ni banyak cari ilmu ke cari berita? IG Berita. semua. Berita. Suka tengok cerita kisah orang penyondur, orang bercerai, artis bercerai, suka tengok? Betul. Yes. Nampak tu? What you focus, otak you akan cari suasana itu. Okay. So do you want to change now? Okay. Yes. Mak ayah bahagia tak dulu? Alhamdulillah, mama abah bahagia. Bahagia, good. So you have good role model. Okay, you have a good role model. So peluang bagus. So no rasa sekarang ni no can go, suami saya tak sepatutnya, betul? Betul. Okay, tukar perkataan. No kan kata, Tia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tia, mak tengah coaching one lady. She has a husband, they try to TTC and the husband has affair. Now husband dah kantoi, dah kata memang dia dah faham. So mak tengah coach dia macam mana how the past she's going to change herself and how for future. Kan? Okay. So terima je, boleh. Okay, hari ni pun Mama Tia nak share sesuatu ke Tia So no, macam ni so perasan tak? Sorry, excuse myself 3 minit je. Nanti aku come back. Okay. No, Bonda pasang lagu ni apa no rasa sekarang? Rasa stres ke makin no? Dia rasa macam nak lompat. Jam. Jam. Dia rasa something yang kita nak buat sesuatu. Jam. Lompat sekarang. Clap your hand. Siapa tengah down nak minta pendapat Bonda tu, nak minta duit dengan Bonda macam mana? Start. Change your status. Change your state. Emotion. Jangan duk give up sana, give up sini, stress sana, stress sini. Jangan jadi mangsa. Stop. Buang biawak, lelasan. Buang kala jengking, merungut. Buang kala jengking, buat alasan, semua buang. All. Be responsible. Saya bertanggungjawab atas hasil hidup saya. Lompat.
As you are doing this tarik nafas, Alhamdulillah, saya bersyukur. Alhamdulillah. Saya manusia. Saya manusia. Saya wanita. Wanita. Saya sangat subur. Saya Saya senang nak mengandung. Allah beri rezeki mudah pada saya. Allah punya rezeki. Sebab saya sangka baik pada Allah. Saya sangka baik pada Allah. Saya solat. Saya solat. Saya maafkan suami saya. Saya maafkan. Saya suami maafkan saya. wanita itu. Saya maafkan. Saya doakan orang yang buat saya. Saya doakan Saya orang buat yang baik saya. pada orang buat tak baik pada saya. Saya buat baik. Saya yakin pada Allah. Saya yakin. Semua berlaku dengan izin Allah. Berlaku dengan izin Allah. Saya tanya soalan, Soalan apa aku belajar? apa aku belajar? Macam mana aku jadi baik dengan peristiwa ini? Macam mana aku jadi baik dengan peristiwa? Macam mana aku jadi orang takwa? Macam mana aku jadi orang takwa? Aku bersyukur. Aku bersyukur. Ada suami. Ada suami. Masalah orang desperate Masalah orang desperate ialah ialah sentiasa tak cukup. sentiasa tak cukup. Apa yang dia ada, Apa yang dia ada, dia tak syukur. dia tak syukur. Dia kata tak ada apa-apa pun ada suami. Dia cakap tak ada apa-apa pun, tak ada suami. Tapi Tapi apa dia tak ada, apa yang dia ada, iaitu anak, iaitu anak. segala-galanya. Segala-galanya. Lagi tak ada anak, Lagi tak ada hidup anak. aku tak sempurna. Hidup aku tak sempurna. Aku asyik TTC, trying. Hidup aku penat trying. Hidup aku penat trying. Yes, nak try ke? Kena doa. Nak doa. I have enough, cakap. I have enough. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sayang aku. Cukup Allah sayang. Kenapa aku nak kawal? Kenapa Aku nak fokus? Kenapa aku nak fokus? Benda aku tak boleh kawal. Benda yang aku tak boleh Iaitu kawal. anak. Iaitu anak. Dah check semua okey. Dah cek semua okey. Aku boleh kawal Aku boleh kawal. perasaan aku, Perasaan aku. emosi aku, Emosi aku. fokus aku, Fokus aku. kesyukuran aku, Kesyukuran aku. kebaikan aku, Kebaikan aku. ketakwaan aku, Ketakwaan aku. tutup aurat aku. Tutup aurat aku. Kalau aku solat tak cukup, Kalau aku solat tak aurat tak sempurna, aurat tak sempurna. memang suami aku banyak dosa. Memang suami aku banyak dosa. Suami aku yang berdosa, Suami aku yang berdosa. macam mana nak taat pada Allah? Macam mana nak tak? Macam mana nak jauh daripada maksiat? Macam mana nak jauh pada Aku tak pernah minta maaf dengan suami aku. Aku tak pernah minta Tak pernah hargai suami. Aku kena hargai suami. Macam mana aku dengan mak mentua ya? Macam mana aku dengan mak mentua ya? Okey, tarik nafas. Apa Noh rasa sekarang? Banyak kesedaran? Noh? Ya. Noh nak ambil ke kuih lama yang masa lalu? Kotak penuh dengan racun tu? Tak nak, bunda sakit. Ambil yang lama, tak fikir langsung, tak sedar, terus pergi depan. Ambil kuih kotor, terus pergi depan. So you are creating your future with your masa lalu. Orang bijak, sebab tu dalam Islam semayang 5 kali. Bila kita 5 kali semayang tu, kita reset minda. Yang berlaku sebelum solat, kita reset masa solat. Buat lagi. Subuh solat. Lepas tu buat dosa lagi, zuhur taubat pula. So 5 kali Allah beri reset minda. In the moment kita create kita future dengan izin Allah, berdoa. Doa tu creating the future. Dengan doa dengan izin Allah tu. Kan? So kita gunakan 5 kali tu. Kalau you duk TTC, itu ada lain. Siapa tak boleh bahagia, lagi tak ada anak tak bahagia. So you are making difficult rules to get happy. Okay. One formula ialah make simple rules to be happy. Oh, Alhamdulillah, saya syukur. Hari-hari boleh cakap 3 tips semalam kan? 10 perkara you syukur. 3 orang you nak doakan dan nak maafkan. Mudah duduk doa 5 minit. Ya Allah, beri hidayah pada aku, kreativiti pada aku, nak buat apa yang kau redha. Remember the formula 10-3-5. 10-3-5. 10 perkara syukur. 3 orang kita nak maafkan, nak doakan, nak sedekah Fatihah. 5 minit with yourself, senyap.
in the now. Waktu lepas semayang kita duduk, doa, zikir, doa. Orang buat tahajud, semua tu is in the now. You are doa. Kita bawa masa lalu pergi ke depan. Sebab tu your life start bertahun-tahun. Itu bertahun-tahun tak ubah diri. Betul? Belajar sesuatu? Ya. Alhamdulillah. So Bunda sangat bersyukur hari ini. Anak Bunda, Mama Teh, Bunda sangat sayang. Yang Bunda kenal daripada dalam perut lagi dah. Ya? Sebab tu kita dengan anak ni tak kecil hati. Sebab kita dah kenal anak kita. Dan kita penuh dengan cinta tanpa syarat. So hari ni Mama Tia want to say something, not just parenting, but some realization. So Mak nak dengar Tia, apa Tia nak cakap. Thank you Tia for coming early and sacrificing your time with your children. No problem. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Okay, so apa yang this week saya sendirilah realization yang after selepas saya tengah bercakap dengan anak balik sekolah, baru saya realise satu benda. Iaitu saya ada satu habit yang kadang dia suka, kalau orang tu catastrophizing thinking kan, itu dalam mind kita kan, macam kita suka fikir the worst case scenario macam tu. So saya jadi macam perasan walaupun saya buat dalam keadaan main-main, tapi saya kata ini mengajar diri saya dan anak saya untuk berfikir yang negatif, you know, yang dia macam main-main, tapi sebenarnya why am I doing that? So contoh kan macam kita tengok pintu terbuka tu, contoh macam ni bunyi meletup. Contohnya bunyi apa tu, roket ke, you know contoh benda macam tu. Okay, benda ni mungkin Mak, benda tu macam mungkin benda kecil yang kita nampak rasa macam alah main-main semua kan. Tapi bila saya cakap dan saya terpandang anak saya, dan saya fikir anak aku ni baru umur 9 tahun. Kan saya pun ada cakap pasal growth mindset semua tu kan. Growth mindset semua tu antara benda yang bila saya ajar skrip dan sebagainya, saya gunakan kalau benda tu secara sedar tau. Secara sedar saya guna. Tapi banyak juga saya evaluate dan muhasabah communication tu yang secara tak sedar, sebab dia jadi habit, yang banyak lagi aku kena ubah sebenarnya. Kita kena, bila kita audit diri kita kan. So bila saya terpandang anak saya ni, saya fikir kenapa saya tidak mengajar anak saya ataupun tidak melatih diri saya untuk bercakap secara positif dan juga secara orang kata rich language. Kan, maknanya bahasa tu yang kaya, yang bukan bahasa rempit ke, bukan bahasa yang macam Mak tak tahu pun Tia buat macam tu. Mak tak dengar, Mak nampak okey je. Taklah, okey lah. Maybe Tia suka exaggerate juga in a way. Tapi bukan you are wonderful. Sometimes okey lah, insyaAllah. But then maksudnya macam ada times yang Tia realise yang macam actually I can improve, because kita always improving ourselves kan. There's always room for improvement. Tapi the point is, bila saya realise yang Ella nak cakap, cara kita berfikir yang positif ni sebenarnya dia memang satu benda kita kena create that positive habit tu. So imagine kalau anak kita pun dia dah biasa, kita ajarkan dia kepada macam, memang saya biasa lakukan pun kalau dengan anak macam bersyukur kan kalau kita lihat sesuatu, tapi Alhamdulillah kita bersyukur apa yang ada, kita bersyukur, kita ajar anak kita untuk reframe kepada sesuatu yang positif. Tapi pada masa yang sama, saya pun realise actually the state of mind yang kita ada, dia sangat terpengaruh juga dengan kata-kata kita kan Mak kan. So beza bila kita tukar macam bila Mak pun tahu macam ada peta cabaran Tia katalah minggu ni, dia berbeza tau bila kita macam dah nak jadi spiral down, fikir all the negative things, dengan macam fikir balik how can you come out of it. Okay, how can you think about it. Okay, tapi saya nak bagi tahu lah, maknanya proses untuk kalau kita ni nak berfikir daripada negatif tu kepada positif, dia memang perlukan latihan kan. Dia perlukan macam habit, macam muscle. Kalau kita punya cuba kalau hari ni semua orang tak pernah pergi gym, trainer gym tu bagi all the workout, confirm you akan kena DOMS, dia panggil delayed onset muscle sore kan. Yang you will have all badan sakit lama kan. Kenapa? Sebab otot itu tidak pernah dikerjakan. So sama juga dengan kalau kita macam mungkin puan yang tadi bertanya, kita tak biasa dengan satu cara berfikir, dia mungkin akan ambil masa dan dia take effort yang secara sedar daripada diri kita ni. Kita kena tahu yang I nak ubah kepada pemikiran yang sebegini. It's not just as easy as macam
Okay, terus kita maknanya yes, kalau kita rasa susah, katakanlah ada orang rasa tapi macam mana bodoh rasa susah nak buat benda ni, memang dia akan rasa susah sebab itu naturally life kita kan. Tetapi you have to believe that kadang benda yang lagi susah tu lah itu yang terbaik untuk kita punya jiwa kita kan makan. So kadang kita pun nak tahu which one is good for our qalb ke our nafs yang nafs yang lower nafs kan. Mesti benda yang seronok dan secepat dan mudah adalah untuk nafs yang lower Dan nafs. itu hiasan di pintu neraka. Betul Kan? So macam benda yang kita nak buat memang susah dan sukar, mesti insya-Allah benda tu baik. Dan kalau benda tu baik, kita keep on nak buat, mesti adalah untuk insya-Allah untuk kita punya impact dia. So kadang-kadang saya pun adalah borak dengan suami kan, macam tu fikir. Kadang-kadang kita reflect banyak sebenarnya kita ni tend to bolehlah nak cari kita punya kesedihan. Memang banyak kan, life kita ni memang banyak kesedihan. Tetapi kita nak kena latih juga mak diri kita ni kepada yang apa yang keindahan yang What's kita good, ada. what's working kan? Yes, what's working mak. Sebab tapi memang betul lah, memang kita punya nature of our mind pun dia for every one negative you have to compensate with five positive. Dia panggil negativity bias. Betul. Yes, betul. Sebab macam memang sebenarnya kalau kita ada satu event yang negatif, kita kena compensate 5 kali dengan benda yang positif untuk kind of like dilutekan yang negatif tu. So sama juga kalau dengan anak-anak, kita dah tercakap yang tak baik kepada dia contohnya, ataupun ada negatif punya memory or something, kita kena work harder 5 times or 5 times yang kena compensate or replace with a good positive memory. Because by nature bila kita dah biasa tapi maksudnya itulah manusia. Kita tidak boleh menjadi orang 100% positif mak. Itu dia panggil ada Pollyanna. Oh, Pollyanna, dia punya betul. ada term. Pollyanna, positif je macam tak logik kan. Mana ada macam tu dalam life ni. Because kalau kita tengok kisah Nabi pun, he was sad, he was everything, tapi apa yang Rasulullah SAW tunjuk kepada kita adalah emotional resilience tu mak. Respon dia. Because takdir negatif, tapi respon always positif. Tu dia boleh choose tu. Yes, sebab okay, satu lagi dia nak share, dia ada dengar kupasan surah Al-Insyirah daripada Ustaz Adi Hidayat yang dia share di YouTube tu kan. Dia kata maknanya because bila kita faham yang fa inna ma'al usri yusra tu, bersama kesusahan Allah datangkan kesenangan. So kita ni sepatutnya dah biasa boleh cakap bisa. Maksudnya everything bisa. Bisa. Why? Because you just know that everything is possible. So macam puan yang insya-Allah kita doakan, puan yang mencuba mendapat anak, Allah akan beri yang sedang berusaha berikhtiar ni, semoga dapat pahala atas segala ikhtiar puan ni, because you punya niat I want to have a child sebagai satu fisiologi manusia kan, memang kita life cycle tu, kita semua orang. Nabi Zakaria pun usia dah lanjut doa Rabbi habli minas salihin, doa kepada Allah, ya Allah. Betul ke doa tu kan? Mungkin saya silap. Tapi doa kepada anak tu, maknanya don't give up. Puan teruskan, and it's an ibadah setiap kali kita berdoa. Setiap yang you usaha ke arah nak TTC, nak conceive tu is an ibadah for you. So orang yang ada anak ni pula, dia ada cabaran dia pun juga. Macam okay, saya currently anak saya ramai, pada saya ramai dah 5 orang tu kan, Alhamdulillah ramai, dan cabaran dia berbeza juga. Ekonomi, cabaran masa, cabaran nak berita baik, cabaran kita ni kadang stres sendiri, macam mana nak berita baik untuk anak, you know, that kind of thing. So setiap orang in their own set of test, kamak kan? Tapi insyaAllah bila kita realise, macam tiap realise, ya Allah, it's so important that you have to build the muscle of your positive thinking, your positive mindset, and kena educate diri kita dengan mindset kan, kita life kena skill. educate. Banyak orang ilmu tak ada skill dia. Betul. And of course yang paling penting juga adalah educate yourself dengan Quran, ilmu tadabbur Al-Quran. Kita faham sebab kalau kita tak kenal Al-Quran tu mak, saya pun tak kenal Al-Quran. Ya Allah, macam banyak jauhnya mak nak boleh kenal. Tapi Al-Quran ni punya syifa dia mak, satu ayat je kadang kita dengar orang kupas, dia boleh jadi life changing. Betul. It could be just one word from the Quran that life changing. So maknanya we have to go through that lah. Kan macam yang saya macam memang nak kongsi yang
we have to be on that journey of like being positive and Circle. prepare ourselves kan mak kan. So macam bonda dah tua lah kan, kiranya dah usia tu dah And you see my evolution. yes, 6 dekad, hampir masuk 7 dekad dah bonda ada atas muka bumi ni kan. Tak, maksudnya nak cakap mak, what you are saying, you are advising this adik-adik mak ni semua adalah untuk faham that you've gone through it. Yes. Mana yang Allah bagi ujian semua dah tahu. So kita nak sebagai generasi yang lebih muda ni. Mak lama tak tengok buku ni. Baru ni Eddie cakap rupanya dia baca buku ni daripada when he was 26 years old. Masa dia nak kahwin, dia tanya how can I learn nak jadi orang baik. So dia start follow mak. Then now dia baca buku tu. Rupanya buku ni is with him for the past how many years. Dia ada stress dia baca. Because dia baru mak jumpa mak tengok balik, oh betul tiang macam mak dah 7 dekad. So mak ada role. Kan kita banyak tugas kan. First mak punya role as a, so that's why buku ni dikupas mak masa kecil. Lepas tu mak student. Lepas tu mak kahwin dengan ayah. Lepas tu mak jadi menantu. Lepas tu mak jadi ibu. Kan Tiah punya komen banyak dalam ni. Lepas tu jadi ahli mak jadi pekerja. Mak jadi majikan. Mak jadi dia interview Kak Bohai, dia interview semua keluar itu kan. So Tiah pun nampak mak punya transformation. Kan? Yes. Bukan macam ni you all. Luka batin yang Dr. Atihah alami pun macam-macam. Bonda pun garang macam-macam. That's why Bonda selalu minta maaf. Kan Tiah? Maybe you to tell them mak minta maaf dengan Tiah macam mana. Yes, betul mak. Actually itu satu benda penting lah. Kadang bila kita melihat orang yang bercakap di skrin ni macam mesti dia ni hebat, dia ni sempurna. Tapi Tia boleh testify that saya macam bonda cakap lah, menyaksikan transformation my own mother kan. So and satu point dia you get from here is that hope. Maksudnya the possibility, kemungkinan kita ni ada kemungkinan mak kita boleh berubah kepada satu yang boleh switch. Maksudnya boleh jadi orang opposite daripada apa yang kita ni. Apa Decision tak apa. Okay, tak apa. Sorry, dia takut ni. Okay, decision. Boleh mute lah siapa yang tak tu kan. Kesian lah kita tu. Decision. Terima kasih bonda. Terima kasih. Okay, Puan Nur, take care. Thank Okay, you. boleh. Alright. Okay. Sorry, apa nama? Decision, betul. So, macam pengalaman saya sendirilah, memang bonda, objectively apa saya rasa nampak adalah bila seseorang itu ada kesedaran, mula menambah ilmu dan bertindak di atas ilmu yang dia ada, dia akan transform diri dia. So, maknanya, macam bonda sendiri pun, maknanya itulah benda yang mak ada. Maknanya mak belajar ilmu, you have a realization and then you actually act on those little things kan. So macam memang nampak lah perbezaan dia kan. Mungkin bonda secara daripada kecil, saya memang bonda adalah orang yang garang. Sebab tu bonda dia sangat highlight kepada tolong you jangan marah anak. Okay, jangan marah anak, sebab kesan dia I need to share that link. Dia kena share that link tu. Tengok dekat UKK ada link Mama Tia bagi about kesan Yes, just kejap. Tia ingat tak Tia, mak mula dengar kaset Teguh Ni Aziz masa mak umur 33 tahun ni all. Masa tu bonda macam Tia katalah one prinsip. Masa tu bonda decide hidup bonda nak cari pencen kubur. Ingat mati husnul khatimah. Itulah bonda tak ubah-ubah. So pencen kubur tu anak yang soleh. Sebab tu dalam, if you tengok biografi tu ada gambar bonda dalam TV soal wanita. Bonda pernah cakap, ingat Tia mak cakap dengan Tia, niat Tia, dahsyat mak ni. Kalau you all tak niat nak jadi anak yang soleh, mak doa you all mati sebelum balik. Imagine ada ibu cakap macam tu. Because bonda so worried that if bonda mati masa kerja, nak cari pahala di doktor, tiba-tiba anak bonda tak solat. Bonda rasa bertanggungjawab, takut anak bonda soal, bonda kenapa tak ajar dia solat. Sebab tu bonda tentukan pergi sekolah Habib, sekolah agama, Ma'had. Sebab bonda kesian apa yang bonda tinggal dalam iman dalam anak bonda tu. So tu anak yang soleh. Yang kedua, ilmu. So sebab tu bonda start mak dengan Aziz, mak share je. Masa tu orang kata, mak ingat mak dengar 1991. Lepas tu mak ni dekat UKM tu, mak beri kaset orang tu, mak beri kaset orang ni, masuk dalam coffee.
Sekali ada one spy. Muhayya asyik motivasi je. Orang rimas. Mak ni, masa tu kita baru tahu nak cerita dengan orang. Excited kan? We don't have, masa tu mak tak tahu lagi. Tapi I was so excited macam jumpa permata nak share dengan semua orang. Tapi not everyone is ready to receive. Dan yang ketiga, sedekah jariah. So sedekah jariah ni bila kita ada duit, kita jadikan duit tu alat untuk redha Allah. Macam tu lah. Kita jumpa dah link tu. Dah Tiara share dengan Mak link dia tu. Mak share kan sebab Tiara tak tahu macam mana. Tapi sementara Tiara explain. Boleh? Boleh. Teruskan. Tiara tahu macam mana nak masukkan. Okay. Mak, so dalam nanti kalau dia tonton video ni, the impact of anger on younger children tau. On young children. Dia under School of Life. Siapa yang familiar dengan YouTube ni, yang filosofi tu. Yang psikologi juga kan. Okay. So dia tunjuk that ada eksperimen. Dia di-quote lah eksperimen yang dilakukan di, I don't know the detail but you tengok dia tu. But point dia nak tunjuk bila ada seorang kanak-kanak 1.5 tahun ni, dia diberikan, orang eksperimen tu bagikan dia mainan, dia duduk atas riba mak dia, dan bila dia beri mainan tu dia okey kan, dia boleh main, dia boleh interact dengan stranger lah nak main. Tapi lepas tu dia nak bagi, dia nak maknanya eksperimen dia masukkan emotor, dia bagi orang yang akan memberi emotion tu lah. So ada another person masuk and tak buat eye contact, tak tegur pun baby ni. Lepas tu terus duduk kat sebelah yang tadi yang main eksperimen tu, baca magazine macam tu. And then nampak kamera ni tengah zoom kat muka baby ni, you nampak this child tengah tengok je, macam tengok, perhatikan, observe like mesti muka orang ni, apa expression dia, siapa dia ni, dengan nampak dia curious dan a bit worried macam tu. So and then tunjuk the experimenter tu pun nak bagi dia budak ni mainan, nak bagi mainan, and then budak tu tak terus main macam yang first time tu. And then ditunjuklah orang ni pun interact dengan orang yang experimenter, dua orang ni yang tadi masuk, dia marah, tahu tak? Dia marah kawan dia ni lah contohnya. So that impact of anger, walaupun bukannya directed kat child tu dulu, budak tu dah macam